Hai, jumpa lagi. Seperti yang telah cikgu janjikan pada sesi yang pertama dulu, cikgu akan teruskan untuk sesi kedua ini dengan subjek Bahasa Melayu kertas 2, kod 012. Okey, penulisan bahagian A. Kali ini cikgu akan berfokus kepada menulis ayat ataupun membina ayat untuk gambar bersiri. Baiklah, seperti biasa, cikgu akan ulang sedikit supaya anak-anak tidak lupa ya. Okey, penulisan terdapat 3 bahagian. Okey, untuk bahagian A itu yang kita fokuskan sekali lagi nanti. Memindahkan maklumat, ada gambar 10 markah sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri. Hari ini kita akan buat gambar bersiri ya. Kemudian bahagian B, menulis ulasan, 15 markah akan diberikan gambar tunggal, gambar bersiri ataupun mungkin juga petikan. Kemudian bahagian C, menulis karangan 25 markah. Jawab satu sahaja daripada 2 soalan. Sama ada akan diberikan berformat, tidak berformat, ataupun diberikan soalan bergambar, kemudian jawab berdasarkan gambar berkenaan. Baiklah, ini juga cikgu akan ulang sedikit panduan menjawab soalan ya. Okey. Kalau anak-anak masih ingat, perkara pertama ialah gariskan kehendak soalan bila kita dapat soalan ya. Kemudian lihat gambar atau grafik, nombor dan bulatkan gambar. Cikgu dah terangkan pada sesi 1 yang lalu kan. Okey. Kemudian catat kata kerja yang terdapat dalam gambar tu ya. Kemudian fikir kata tanya. Okey, ada 6 kata tanya yang cikgu beri, iaitu apa, perkara yang hendak diceritakan, siapa, watak dalam cerita, bila peristiwa itu berlaku, di mana kejadian itu berlaku, kemudian bagaimana aktiviti dalam gambar itu dijalankan ataupun bagaimana peristiwa dalam gambar itu terjadi, mengapa berlakunya aktiviti berkenaan. Kemudian perkara kelima, barulah kita bina ayat berkaitan dengan gambar yang kita lihat. Okey, kalau yang tak ada kena-mengena dengan gambar, jangan tulis ya. Okey, tulis berdasarkan apa yang kamu nampak dalam gambar. Kemudian perkara keenam, macam yang cikgu dah bagi tahu pada sesi yang pertama dulu. Okey, baca semula. Okey, semak segala ejaan, tutur ayat, imbuhan, tanda baca supaya tidak ada kesalahan. Okey. Baiklah anak-anak. Okey, cikgu teruskan dengan memberikan contoh-contoh soalan bergambar, gambar bersiri ya untuk bahagian A ini. Okey, tapi sebelum itu cikgu mohon anak-anak sila tekan butang subscribe kat bawah ni ya. Okey, bagi anak-anak yang belum tekan ya. Okey, seperti contoh. Okey, ini ya. Baiklah, supaya setiap kali cikgu akan keluarkan video baru, anak-anak akan dapat notifikasi ya. Okey. Okey, contoh gambar bersiri yang pertama, jom kita lihat. Gambar di bawah menunjukkan suasana di pusat sumber sekolah. Tulis 5 ayat lengkap tentang aktiviti dalam gambar tersebut. Okey, ingat lagi tak macam mana cara panduan menjawab soalan? Pertama sekali, kita buat apa? Gariskan kata kunci ataupun kehendak soalan. Jadi soalan di sini menghendaki suasana di pusat sumber sekolah. Itulah yang akan kita fokus untuk tulis soalan nanti ya. Kemudian kita bagi nombor pada gambar. Okey, perlu anak-anak ingat ini gambar bersiri ya, bukan gambar tunggal. Maksudnya ada lebih daripada satu gambar. Artinya contohnya untuk yang ini ada 3 gambar. Okey, gambar pertama mungkin kita bagi 2 nombor. Gambar kedua, 2 nombor. Gambar ketiga, 1 nombor. Ataupun 2 nombor. Okey, 1, kemudian 2. Atau mana-mana. Hampir sama banyaklah. Ya. Okey. Tapi tak boleh. Contohnya kalau gambar pertama 3, ada 3 nombor. Gambar kedua 1 nombor.
gambar ketiga 1 nombor. Jadi macam tak seimbang. Kapal jadi sengit. Ya? Okey, jadi tak boleh macam tu. Dia mesti hampir sama rata, ya. Sama banyak. Okey, setelah bagi nombor kita bulatkan. Okey, maknanya itu yang akan kita fokus untuk bina jawapan nanti, ya, bina ayat. Okey, kemudian gambar kedua. Okey, bulatkan lagi. Gambar ketiga. Okey, bulatkan lagi. Okey, ini ayat yang keempat nanti. Bulatkan lagi. Dan ini ayat ke-5, bulatkan lagi. Kemudian seterusnya masih ingat? Kita bagi kata kerja. Okey, ini sebagai ni nantilah panduan untuk kita menulis ayat nanti. Menyimpan buku kata kerjanya, ya. Okey. Baiklah, kemudian membaca buku, kemudian melihat papan iklan, okey, apa lagi? Mencari maklumat dalam komputer, semestinya tentang bukulah. Kemudian memulangkan buku. Okey, jadi nanti bila dalam ayat barulah anak-anak bina ayat yang panjang dan gramatis berdasarkan panduan ataupun rangka yang telah anak-anak buat tadi, ya. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, gambar bersiri, ya. Okey, cikgu hanya bagi 2 contohlah. Nanti kita akan tengok contoh bagaimana membina ayat. Okey, ini tulis 5 ayat lengkap tentang peristiwa yang berlaku dalam gambar. Pertama sekali, garis. Okey, supaya kita tidak lari dari kehendak soalannya. Okey, fokus di sini ialah peristiwa yang berlaku dalam gambar. Okey, sini ada 4 gambar. Okey, semestinya satu ayat. Kemudian satu daripada gambar itu binalah 2 ayat. Okey, agar hampir sama banyak, ya. Okey, gambar pertama. Okey, kita nomborkan di situ, ya. Okey, bulatkan. Okey, ada seorang pencuri sedang mengumpil apa tu? Tingkap, ya. Gambar kedua. Okey, bulatkan. Okey. Okey, gambar yang ketiga. Okey, untuk ayat ketiga kita juga bulatkan. Gambar keempat kita bulatkan. Okey, kemudian yang kelima, bagi nombor kelima, kemudian bulatkan juga. Bermakna di sini kita bina 2 ayat untuk gambar yang keempat, ya. Kemudian dah bulat-bulat, dah bagi nombor, kita bagi kata kerja. Okey, yang pertama, melihat pencuri mengumpil tingkap. Cukup itu saja. Okey, tak perlu punya panjang. Nanti yang panjangnya kita akan buat semasa membina ayat. Yang kedua, menelefon polis. Yang ketiga, memberkas. Okey, polislah memberkas. Jangan kata pencuri pula memberkas polis. Okey. Baiklah, yang keempat, memberi penghargaan. Yang kelima, mengucapkan terima kasih. Jadi, dah gariskan fokus soalan. Okey, kita tulis, kita bagi nombor. Kemudian kita bulatkan. Kemudian kita tulis kata kerja. Barulah kita bina ayat berpandukan apa yang telah kita conteng-conteng dalam gambar itu tadi, ya. Baiklah. Baiklah anak-anak, cikgu dah bagi 2 contoh tadi untuk gambar bersiri, panduan menjawabnya macam mana, ya. Okey, itu sebagai ulangan sebenarnya sebab cikgu dah terangkan pada sesi yang pertama dahulu, ya. Baiklah, kita teruskan dengan contoh gambar bersiri tapi bagaimana nak membina ayat ini, ya. Okey, seperti dalam gambar ada 5 gambar bersiri. Kita tengok dulu kehendak soalan. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga keselamatan di jalan raya. Jadi kita dikehendaki menulis ayat lengkap tentang gambar tersebut. Okey, apa agaknya yang kita perlu gariskan di sini? Ya, cara-cara, ya, menjaga keselamatan di jalan raya. Okey, sini cikgu nak ingatkan anak-anak, kalau soalan meminta cara-cara, langkah-langkah, anak-anak janganlah tulis nama orang dalam itu atau menamakan watak. Okey, kurang sesuai. Contohnya, kalau cikgu minta tuliskan ayat tentang cara-cara menjadi murid yang cemerlang. Oh,
Jadi ayat pertama, Aina mesti membaca buku selalu. Gambar yang kedua, okey, ada gambar budak sedang mengulang kaji. Clement mesti mengulang kaji bersama rakan-rakannya. Okey, jadi macam tak sesuai. Cikgu bertanya bagaimana cara. Bukan cikgu tanya bagaimana orang itu. Okey, tidak berfokus kepada sesiapa ya. Cikgu bertanya secara umum. Itu maksudnya kalau soalan menghendaki cara-cara, langkah-langkah kita bina ayat. Kita tak perlu menamakan watak. Kita bina ayat secara umum saja. Okey, murid itu, orang itu, okey, tak perlu bagi nama ya. Okey, baiklah kita teruskan. Kita bagi nombor dulu. Okey, ini nombor 1 supaya tak kelang kabut ya. Supaya lebih tertib nanti. Okey, bulatkan. Itu fokus yang kita nak bina ayat nanti. Okey, nombor 2. Okey, bukan nak bagi ayat tentang pokok. Okey, bulatkan tentang orang itu ya. Okey, kanak-kanak tu. Yang ketiga, okey, bulatkan. Okey. Okey. Kemudian yang keempat, baiklah, sedang naik apa tu? Jejambat ke jejantas? Jangan keliru ya. Okey, gambar yang kelima. Okey, kita bulatkan pada kaki tu. Tengok, itulah fokus soalan jawapan kita nanti ya. Okey, bagi kosakata, kata kerja di situ ya. Okey, memakai tali pinggang keledar. Okey. Okey, tengok betul-betul lah. Itu adalah ayat yang kita akan bina nanti. Yang kedua, mengguna peralatan keselamatan. Kemudian yang ketiga, melintas di lintasan zebra atau lintasan belang. Sebab itulah kita bulatkan kawasan situ ya. Yang keempat, menggunakan jejantas. Bukan jejambat. Kalau jejambat flyover ya. Okey, menggunakan laluan pejalan kaki. Sebab itu kita bulatkan pada bahagian kaki ya. Okey, baiklah kita teruskan cara membina ayat ya. Okey. Baiklah anak-anak. Okey, kita teruskan dengan menulis ataupun membina ayat ya. Okey. Ingat tak untuk sesi yang dulu, sesi yang pertama dulu cikgu dah bagi tahu panduannya. Okey. Tadi pun ada cikgu ulang balik. Okey ya. Dah kita tulis, dah kita gariskan kehendak soalan, kita tulis nombor, kita bulatkan, kita tulis kata kerja, seterusnya bolehlah bina ayat. Sebelum bina ayat, kita mesti fikir kata tanya terlebih dahulu untuk membantu kita memulakan ayat. Okey. Baiklah. Okey, susahlah cikgu, tak tahu nak mula macam mana. Jangan takut, kita ada kata tanya. Kita mulakan dengan siapa? Baik, anak-anak kena ingat. Macam cikgu cakap tadi, kita ni sedang membina ayat tentang cara-cara, langkah-langkah. Jadi tak boleh bagi nama pada watak dalam gambar. Okey, kita tengok gambar pertama tadi, ada seorang lelaki sedang memandu. Jadi siapa tu? Kita bagilah secara umum, namakannya sebagai pemandu kenderaan. Tak perlulah kita bagi nama Pak Amit, Pak Li, Pak Din, okey, dan macam-macam pak lah, ya. Okey, kita bagi saja secara umum pemandu kenderaan. Kemudian kita fikir lagi kata tanya. Apa yang pemandu kenderaan tu perlu lakukan? Perlulah memakai tali pinggang keledar. Okey, cukup tak ayat tu? Tak cukup, kena tambah lagi. Macam mana nak tambah cikgu? Oh, senang. Kita kan ada kata tanya, baru guna 2. Kita cuba guna bila. Bila kita perlu guna tali pinggang keledar tu? Semasa memandu kenderaan di jalan raya. Boleh tambah lagi? Boleh. Kita gunakan kata tanya mengapa.
Okey, mengapa perlu menggunakan tali pinggang keledar? Okey, untuk mengelakkan daripada mendapat kecederaan yang parah jika berlaku kemalangan. Sekarang anak-anak tengok pada ayat yang pertama tu. Okey, ulang balik baca. Sangat cantik dan sangat dramatis. Okey, dengan adanya bantuan kata tanya tadi, anak-anak sudah boleh membina ayat yang gramatis. Senang kan? Baik. Ayat yang kedua, fikir lagi kata tanya. Okey, kita. Okey, kita. Tak perlu lagi guna nama orang. Ya. Kita. Apa yang kita nak buat? Okey, untuk menjaga keselamatan jalan raya tadi, kita perlulah memakai peralatan keselamatan seperti seperti topi keledar. Ada contoh tadi kan dalam gambar tu. Lagi? Pad lutut, pad siku. Okey, cukup tak? Ayat memang dah betul. Tapi kita boleh tambah supaya jadi lebih gramatis. Bila kita nak gunakan semua ni? Okey, semasa menunggang basikal di jalan raya. Okey, baiklah anak-anak. Ayat yang ketiga. Siapa? Boleh lagi ulang kita ya. Okey, kita. Apa yang kita perlu lakukan? Kita sewajarnya. Kalau tadi cikgu guna, kita perlulah. Tukarlah pula. Kita sewajarnya melintas jalan di laluan yang selamat. Okey, seperti di lintasan zebra atau lintasan belang. Ya. Okey, cukup? Tak cukup. Boleh tambah lagi. Ya. Lintasan zebra. Kita guna kata tanya yang lain pula. Okey, mengapa? Untuk mengelakkan kemalangan jalan raya daripada berlaku. Okey, faham tak anak-anak? Senang kan bila kita guna kata tanya sebagai membantu kita untuk memulakan ayat. Okey? Baiklah, seterusnya ayat yang keempat. Masih ingat tak gambar yang keempat tadi? Okey. Baiklah. Kita mulakan dengan siapa juga? Okey. Seharusnya kita. Okey, cikgu tak mulakan kita seharusnya. Okey, kita ubah sedikit ya. Seharusnya kita, apa kita nak perlu buat? Okey, menggunakan jejantas yang disediakan. Kan tadi ada gambar orang naik jejantas kan? Jejantas yang disediakan, bila perlu kita guna jejantas? Okey, jika hendak melintas ke seberang jalan. Okey, jangan terus lalu di jalan raya. Padahal ada jejantas. Okey, kemudahan jejantas. Okey, bila. Okey, jadi kita nak tambah lagi. Di mana? Di mana kita perlu menggunakan jejantas tu? Di kawasan yang sibuk. Ya. Okey, kita tahu kawasan yang sibuk dan banyak kenderaan itu sangat bahaya. Okey, jadi di situlah kita perlu menggunakan jejantas. Okey, tak payah kita nak jadi superhero, nak lalu. Okey, kita bukan Superman ya. Nah, boleh terbang ke sebelah. Kalau lalu nanti, okey, kereta akan langgar kita ya. Okey, jadi gunalah jejantas jika hendak ke seberang jalan. Okey, jadi tengok pada ayat. Cantik tak? Ya, sangat gramatis. Kita dah guna 4 kata tanya. Tapi ingat, tak perlulah kita tulis kata tanya di atas tu sebagai panduan kita sahaja. Okey, seterusnya ayat yang terakhir. Siapa pejalan kaki? Apa yang perlu dilakukan? Okey, haruslah menggunakan laluan pejalan kaki. Okey, baik kita tambah lagi. Bagaimana? Okey, bagaimana? Okey, menggunakan laluan pejalan kaki dan berjalan menghadap lalu lintas. Okey, jangan terbalik. Kita tak nampak dari belakang kan? Ada kenderaan.
Okey, kita tambah lagi. Mengapa kita guna menghadap lalu lintas? Okey, untuk mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Nah, di situ kita sudah guna 4 kata tanya. Okey, dengan adanya bantuan kata tanya, ayat kita sudah menjadi sangat gramatis dan cantik. Jadi sekarang anak-anak faham kan mengapa kita perlu guna kata tanya sebagai panduan. Okey, untuk membantu kita memulakan ayat. Jika rasa buntu, tanya diri sendiri menggunakan kata tanya itu. Senang kan? Sangat senang. Baiklah, sekarang dah habis. Okey, cikgu harap anak-anak faham dengan penjelasan cikgu untuk sesi yang kedua kali ini. Baiklah. Okey, cikgu harap anak-anak bolehlah bina ayat yang gramatis selepas ini ya. Okey, seperti biasa sebelum menutup tirai, okey, jaga jarak, jaga kesihatan. Jangan keluar rumah kalau tidak ada apa-apa keperluan dan jangan lupa tekan loceng, subscribe. Okey, kalau belum tekan, sekali saja tekan ya supaya tidak ketinggalan untuk video pengajaran cikgu yang akan datang. Okey, sekian. Terima kasih. Bye-bye.